Hai hai hai, Assalamualaikum, salam sejahtera, Bahasa Melayu tahun 1, kata hubung. Baiklah, untuk standard kandungan 5.1 memahami fungsi dan menggunakan golongan kata mengikut konteks. Standard pembelajaran 5.1.4 memahami, mengenal pasti dan menggunakan kata tugas mengikut konteks iaitu kata hubung gabungan. Objektif pembelajaran, murid akan dapat menggunakan kata hubung yang betul dalam ayat. Baiklah, sebelum kita mula, Cikgu Izzati nak ceritakan sedikit dulu apa maksud kata hubung. Kata hubung ialah kata yang digunakan untuk menggabungkan ayat. Okey, kata ni dia ada satu perkataan saja. Dia digunakan untuk menggabungkan ayat. Ayat apa? Dua ayat tunggal. Okey, dua ayat tunggal bila digabungkan bersama dengan kata hubung akan menghasilkan ayat majmuk. Nak belajar dengan lebih lanjut lagi? Okey, jom. Jangan buang masa. Baiklah, contoh kata hubung. Okey, contoh kata hubung yang kamu akan belajar pada tahun 1 dan dalam tajuk hari ini. Okey, yang pertama dan. Okey, yang pertama dan. Okey, yang pertama dan. Sekejap cikgu pilih warna merah. Okey, yang pertama dan. Okey, ini kata hubung yang pertama. Yang kedua atau. Okey, atau. Dan yang ketiga tetapi. Cuba sebut sekali lagi contoh kata hubung yang kita akan belajar pada hari ini. Yang pertama dan. Bagus. Yang kedua atau. Okey, bagus. Yang ketiga tetapi. Ingat tiga sahaja, dan, atau, tetapi. Jadi kata hubung ni kita akan gunakan untuk menggabungkan dua ayat majmuk sehingga dua ayat tunggal sehingga menjadi satu ayat majmuk. Jadi untuk kamu pada hari ini, kamu perlu gunakan kata hubung ini untuk melengkapkan ayat. Itu sahaja. Okey, seterusnya. Okey, baiklah, untuk penggunaan kata hubung dan. Okey, kata hubung dan. Dia digunakan apabila kita nak menghubungkan subjek dan predikat. Subjek dan predikat. Ada orang, siapa dan apa yang dilakukan. Itu maksudnya. Okey, kita nak menghubungkan. Dan. Ali dan Abu makan nasi. Contoh. Okey, seterusnya. Kata hubung atau. Okey, atau ini menunjukkan sesuatu pilihan. Kamu tak tahu nak buat pilihan yang mana satu, sama ada kamu nak makan buah apple ataupun buah oren. Jadi boleh jadi ayat. Dalam ayat itu ada kata hubung atau. Saya tidak tahu ingin makan buah apple atau buah oren. Nampak ya? Baik, seterusnya. Kata hubung tetapi. Okey, tetapi ini kita gunakan bila mana kita nak menunjukkan makna yang berlawanan. Makna yang berlawanan tu makna yang sebaliknya. Okey. Saya suka makan nasi lemak tetapi abang saya suka nasi goreng. Macam tu. Ya, kamu suka nasi lemak tapi abang kamu suka nasi goreng. Jadi masa inilah kita nak gunakan kata hubung tetapi. Boleh faham setakat ni? Tiga sahaja kita belajar, dan, atau, tetapi. Baiklah, seterusnya anak-anak, Cikgu Zati nak kamu semua buka buku teks halaman 49. Okey, 49. Okey, semua buka surah 49. Kita akan belajar dan kita akan baca dan gunakan kata hubung yang betul dalam ayat untuk melengkapkan tempat kosong. Okey, untuk melengkap tempat kosong ada 3 gambar pensel. So, 3 gambar. Jadi 3 gambar pensel ni kita akan lengkapkan jawapan dengan menggunakan kata hubung dan, atau, tetapi. Semua sudah bersedia? Okey, ayuh. Okey, baiklah. Ni tak ada apa, ni silap. Okey. Kita akan baca yang pertama. Ibu Rizal gemar memasak. Masakan ibunya lazat dan berkhasiat. Okey, gariskan dan. Dan ini merupakan kata
hubung. Okey, cikgu buat KH. KH tu merujuk kepada kata hubung. Nampak ya? Dalam ayat ni ada kata hubung dan. Okey, boleh faham? Dan ini kata hubungnya dan. Okey, D-A-N, dan. Dan. Okey, baik. Seterusnya. Rizal suka makan lauk ikan, tetapi abangnya pula suka lauk ayam. Nampak? Rizal suka makan lauk ikan. Ni Rizal. Tetapi abangnya pula suka lauk ayam. Jadi, dalam ayat ini, kata hubungnya ialah tetapi. Tetapi ini merupakan kata hubung. KH tu kata hubung ya. Okey, lepas tu kita sambung. Abangnya pula suka lauk ayam. Dah tadi. Ibu mereka selalu menggoreng ayam atau membakar ikan. Okey, dalam ayat ni Cikgu Zati nak tanya, ada tak kata hubung? Pandai ada atau, dan atau ini merupakan kata hubung. Semua faham? Okey, setakat ni faham kan? Seterusnya kita pergi kepada yang ketiga. Baiklah, kita akan baca ni. Yang didapati ada pensel ni. Bila ada pensel ni, kamu kena isikan tempat kosong ni dengan kata hubung. Sama ada dan, atau, tetapi. Cikgu tulis menggunakan mouse sahaja ni. Jadi, tulisan cikgu tak berapa cantik lah bila guna mouse. Tulisan kamu kena cantik ya. Okey, kita akan guna dan atau tetapi. Kadang-kadang Rizal sekeluarga tidak makan di rumah. Kan kadang-kadang nak ambil angin di luar. Mereka makan di restoran Pak Yazid. Tempat kosong di restoran Mawar. Di sini ada dua pilihan. Nampak? Ada dua pilihan. Jadi, kata hubung yang sesuai untuk kita lengkapkan ayatnya apa ya? Dan ke atau ke tetapi. Kita tengok ya. Mereka makan di restoran Pak Yazid dan di restoran Mawar. Betul ke salah? Takkan mereka pergi ke dua-dua restoran dalam satu masa kan? Yang kedua, mereka makan di restoran Pak Yazid atau di restoran Mawar. Ataupun mereka makan di restoran Pak Yazid tetapi di restoran Mawar. Yang mana satu jawapan yang betul? Ya, pandai. Jawapan untuk ini atau. Atau mereka makan di restoran Pak Yazid atau di restoran Mawar. Okey, seterusnya. Walaupun makanan di situ murah, tempat kosong berkhasiat. Jadi apa jawapan yang betul ya? Dan ke atau ke tetapi? Walaupun makanan di situ murah, tetapi berkhasiat. Jadi jawapan di sini tetapi. Okey, boleh faham? Macam mana kita nak gunakan tiga kata hubung yang kita belajar hari ini masuk ke dalam ayat bagus. Okey, yang seterusnya yang terakhir ya. Keluarga Rizal amat mementingkan kebersihan. Mereka memilih tempat makan yang cantik, tempat kosong bersih. Jadi nak guna yang mana? Dan ke atau ke tetapi? Kalau kita nak pilih dan, mereka memilih tempat makan yang cantik dan bersih. Atau mereka memilih tempat makan yang cantik atau bersih. Tetapi mereka memilih tempat makan yang cantik tetapi bersih. Jadi, kamu rasa mana satu jawapan yang betul? Apa kata hubung yang sesuai untuk diisi di tempat kosong ini? Ya, betul. Dan mereka memilih tempat makan yang cantik dan bersih. Faham semua? Bagus. Okey, seterusnya kita akan buat latihan buku aktiviti halaman 54 sehingga 55. Dua muka surat ya. Baik, ini halaman 54. Kamu perlu lengkapkan ayat dengan kata hubung yang sesuai. Mula sekali tulis hari dan tarikh. Jangan lupa hari dan tarikh ya. Okey, lengkapkan ayat dan kata hubung yang sesuai. Dia bagi 3 kata hubung. Dan, atau, tetapi. Dan, atau, tetapi. Nampak? Okey, jadi yang pertama. Nampak ni dia tengah makan.
Ganesh makan roti, tempat kosong adiknya makan biskut. Jadi yang mana satu jawapan? Tetapi. Betul. Dia lain kan? Kalau dia makan yang sama, dia akan jadi dan kata hubungnya. Bila dia makan lain, pilihan yang lain, jawapannya tetapi. Tetapi. Okey, kamu tulis jawapan betul-betul ya nanti. Baik, yang kedua. Tembikai tempat kosong betik kaya dengan vitamin. Ni nampak ada dua. Bila ada dua, satu sahaja predikatnya. Jadi, apa kata hubung yang sesuai kita guna? Pandai. Dan. Okey, kamu akan isi sini ya. Dan ya. Okey, kek pandan itu murah. Apa sedap? Kek pandan tu murah. Lepas tu sedap pula. Ya, betul. Lagi sekali dan. Maknanya dan atau tetapi ni dia boleh jadi dia akan ditulis banyak kali. Okey. Nombor 4. Masakan Ibu Riza ringkas apa berkhasiat? Ya, betul. Tetapi berkhasiat. Walaupun ringkas tetapi berkhasiat. Fahmi tidak pasti hendak minum air soya. Air tebu. Ada dua pilihan di sini. Jadi kita nak guna yang mana? Pandai atau. Okey, boleh? Isi tempat kosong ya. Seterusnya untuk latihan muka surat halaman 55. Masih lagi dengan kata hubung dan atau tetapi. Lengkapkan perenggan dengan kata hubung yang sesuai. Tempat makan yang bersih penting. Azrin, tempat kosong. Azran mengambil berat tentang hal ini. Ini kembar ni, Azrin dan Azran ni. Jadi di sini apa jawapannya? Ya, dan. Nanti tulis dan ya. Sini dan. Dan. Azrin dan Azran mengambil berat tentang hal itu. Okey, mereka berbincang sama ada hendak makan di restoran Pak Mustafa, di restoran Zaidah. So, mana satu jawapannya? Dan ataupun tetapi. Ataupun atau. Dia nak makan di restoran Pak Mustafa ke restoran Zaidah? Pandai jawapannya atau. Atau nombor berapa di sini? Nombor 2 ya. Atau nombor 2. Okey. Restoran Pak Mustafa kecil. Tempat kosong bersih. Walaupun kecil tetapi bersih. Jadi jawapannya tetapi. Restoran Zaidah pula besar. Besar. Tempat kosong cantik. Besar dan cantik. Akhirnya mereka memilih restoran Pak Mustafa. Azrin suka makan nasi ayam. Azran suka nasi belauk. Jadi berbeza ya. Apa jawapan kata hubung di sini? Bagus. Tetapi Azrin akan memilih ayam panggang. Tempat kosong ayam kukus. Azrin dah akan memilih ayam panggang atau ayam kukus. Ke dan ayam kukus. Dan ya, dan ayam kukus. Azran pula memilih lauk yang kurang berminyak. Jadi, Cikgu Zati nak kamu selesaikan kedua-dua latihan ini dan hantar kepada cikgu untuk disemak. Sekian sahaja untuk pembelajaran dan pengajaran pada hari ini. Terima kasih Cikgu Izzati ucapkan. Terima kasih kerana sentiasa bersemangat daripada awal sehingga habis. Diharap esok juga sentiasa kekalkan semangat ini. Semoga sentiasa ceria, sentiasa sihat dan sentiasa bersemangat untuk melakukan apa sahaja hal yang kamu bakal buat. Okey, jumpa lagi. Siapa berusaha, dia akan berjaya. Bye.